Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk kali ni kita nak tengok pula subtopik yang kedua dalam bab Consumer and Industrial Chemistry 5.2 Cleaning Agents. Okay, kalau 5.1 kita dah tengok pasal apa sebelum ni awak tengok pasal apa. Okay, untuk 5.1 kita tengok pasal oil and fat. Okay, untuk 5.2 kita akan tengok pasal cleaning agent. Okay, so learning standard yang perlu, okay, yang perlu awak tahu dan awak faham untuk topik ni. Okay, you have to know to describe soap and detergent, and then describe soap preparation process through an activity, and compare the cleansing action of soap and detergent through experiment. Okay, sebelum tu Cici nak tanya, okay, pernah tak awak tahu ataupun awak faham, awak recognize yang selama ni mesti you pernah dengar soap. Okay, soap of course lah, sabun. Detergent, okay, detergent pun mesti perkataan tu awak pernah dengar. Dan adakah awak rasa benda tu adalah benda yang sama? Okay, so soap and detergent untuk pengetahuan awak adalah dua cleaning agent yang berbeza. Maksudnya soap tu lain, detergent lain. Okay, maksudnya sebelum ni bila awak dengar detergent tu mesti awak ingat benda tu soap kan. Okay, tapi sebenarnya dia bukan, dia adalah benda yang berbeza daripada sabun. Okay, so kita tengok apa maksud soap, apa maksud detergent. Okay, alright, so soap. Okay, soap ni apa? Apa soap sebenarnya? Sabun. Okay, sabun ni sebenarnya dia adalah potassium or sodium salt of carboxylic acid. Okay, so ingat lagi tak teacher kata pasal carboxylic acid ni? Okay, carboxylic acid ni dia adalah apa? Dia adalah homologous series. Okay, homologous series yang you akan belajar nanti dalam carbon compound. Alkane, alkene, alkohol, carboxylic acid, ester. Itu semua homologous series, nama family. Okay, dia sebenarnya adalah soap ni adalah potassium or sodium salt of carboxylic acid, okay, that contain in animal or vegetable fat. Okay, maksudnya dia datang daripada sumber yang natural. Okay, so dia sebenarnya adalah garam. Okay, garam yang terhasil, okay, daripada potassium or sodium salt. Okay, so nampak kat sini. Okay, ni super sodium, potassium. Okay. Okay, so R ni apa? Okay, ingat balik dekat 5.1 teacher pernah cerita pasal R ni adalah alkyl group yang panjang yang diwakilkan dengan huruf R. Okay, so mungkin dia akan ada 12 to 18 carbon long carbon change. Ingat balik yang tu. So itu boleh tengok balik video. Okay, so R is an alkyl group, long chain carboxylic acid. Maksudnya kan Cici kata dia macam panjang. Okay, dia mungkin panjang lagi. Okay, 12 hingga 18 carbon atom per molekul. Okay, dia boleh jadi saturated dan ataupun unsaturated. Okay, so ini adalah functional group carboxylic ni. Ni untuk soap. Okay, kalau kita nampak ni kat sini ada ion kat sini. Okay, so tak apa, awak akan nampak lebih clear nanti bila awak dah belajar topik carbon compound. Alright, okay, next. Okay, so ini adalah contoh-contoh soap. Okay, example of soap. Okay, teacher dah letak buku teks yang digital ni dekat awak punya worklet. So boleh tengok. Okay, so ingat dia datang daripada mana? Daripada natural source. Okay, kita tengok ni ada coconut oil. Ada coconut oil, ada palm oil. Okay, so yang ini nama soap ni adalah sodium laurate. Okay, chemical formula dia, okay, yang masuk functional group tu maksudnya dia mesti ada dekat sabun. So nampak tak tadi kan kita tengok functional group dia adalah C double bond O ni kan. O minus ni sama ada sini adalah sodium ataupun potassium. Okay, so dekat sini kita nampak. Okay, so yang ini dua-dua ni ada sodium. Okay, so fatty acid yang membentukkan soap ni, ni lauric acid. Lauric acid membentuk sabun sodium laurate. Okay, palmitic acid membentuk sodium palmitate. Okay, so sodium soap are softer, milder than sodium soap
are milder than sodium. Sorry, potassium soap are softer, milder than sodium soap and are usually for bathing. Maksudnya yang awak guna untuk mandi tu itu adalah potassium soap. Okay, sebab dia softer, milder than sodium soap. Alright, okay, itu adalah soap. Okay, ini adalah gambar rajah ataupun kita panggil struktur sabun. Okay, di mana sabun terbahagi kepada dua bahagian. Kita ada head ni kita panggil sebagai hydrophilic. Okay, dan tail adalah hydrophobic. Okay, phobic ni awak ingat dia fobia. Okay, fobia bermaksud dia fobia dengan apa? Dia fobia dengan air. Kalau philic ni maksudnya hydrophilic ni dia love tau. Love tu dia love apa? Dia love water. Okay, kenapa kita kena tahu dia suka air ataupun tak suka air? Nanti kita tengok. Alright, so dekat sini ini gambar rajah bermaksud yang ini dia punya functional group ni berada di kepala. Okay, kepala dia apa? Kepala dia hydrophilic. Okay, ni dengan ni adalah benda yang sama lah. Okay, yang ini dia tunjukkan dia punya functional group ni. Okay, sodium ni berada C double bond O. O ni berada di kepala. Okay, ni kepala, yang ini ekor. Alright. Okay, itu adalah sabun. Okay, tengok sabun. Okay, macam mana nak kenal sabun? Tengok dia punya functional group ni. Okay, functional group ni kena tengok. Okay, so lepas tu baru awak tahu dia sabun. Nanti kita tengok apa beza dengan deterjen. Okay, so deterjen pula, kalau tadi soap tu adalah potassium or sodium salt of carboxylic acid kan. Okay, kalau deterjen dia adalah non soap cleaning agent. Okay, sodium salt of sulfonic acid. Okay, dia tadi kita tengok carboxylic acid, sodium or potassium salt of carboxylic acid, tapi kalau deterjen sulfonic acid. Okay, made from synthetic resource. Okay, made from synthetic resource. Kalau sabun tadi daripada mana? Natural resource. Okay, such as petroleum fraction. So nak kenal, nak bezakan deterjen dengan sabun ni senang je. Sebab kalau di sabun dia punya functional group dia ada apa tadi? Dia C double bond O minus Na kan. Tapi kalau dia deterjen dia mesti ada sulfonic acid. Okay, so tengok dia ada alkyl benzene sulfonic acid. Dia mesti ada ni. Ini dia. Okay, ni sama ada ni ataupun ini. Okay, antara dua. Yang ini alkyl sulfonic acid, ini alkyl benzene. Kenapa alkyl benzene? Sebab dia ada benzene ring. Ni kita panggil benzene ring. Okay, so awak tengok kalau ada benda ni, so dia adalah deterjen. So senang je nak kenal dia sebenarnya. Alright. Okay, two general group of detergent with example of structural formula. Okay, ini contoh dia lah. Contoh deterjen. Satu, sodium alkyl sulfate. Satu lagi, sodium alkyl benzene sulfonate. Okay, so ingat saya kata R ni apa? R ni adalah ini R sebenarnya. Sebab tu kita wakilkan dia sebagai R. Kenapa? Sebab dia panjang. Antara 12 hingga 18 carbon atom. Jadi kita wakilkan dia sebagai R. Okay, so nampak. So ini adalah, kita tengok benda ni. Ni berada kat mana? Kat kepala dia. Ni pun sama kat kepala dia. So awak boleh kenal apa beza sabun dan juga deterjen. Okay. Alright. Okay, that is 5.2.1 which is describe soap and detergent. So you dah tahu dah beza antara soap and detergent. Okay, so yang ini adalah struktur detergent, macam sama je macam sabun tadi. Dia ada bahagian kepala, dia ada bahagian ekor. Kepala dia hydrophilic, ekor dia hydrophobic terhadap air. Cuma yang bezanya nampak ni. Okay, bezakan dengan yang tadi kan, soap kan. So itu je beza dia sebenarnya. Okay, so that is perbezaan antara soap and detergent. Okay, so kita pergi pada preparation of soap and detergent. Okay,
So ini adalah 5.2.3 learning standard yang awak perlu tahulah untuk menghasilkan sabun. Okay, nama proses tu adalah, okay, ni preparation of soap, betulkan sikit. Okay, ni soap. Okay, bukan preparation of salt, preparation of soap. Okay, name the process saponification. Okay, dalam exam awak kena jawab, ejaan kena betul. Nama proses tu saponification. Di mana proses saponification ni dia adalah proses di mana kita hydrolysis of oil or fat dengan concentrated alkali. Concentrated alkali sama ada sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Okay, so yang ini oil and fat ni awak dah belajar dekat 5.1 which is natural ester. Okay, nama natural ester tu adalah triglyceride. Okay, kan pula. Okay, triglyceride. Okay, soap ini, okay, soap ni adalah salt of fatty acid. Okay, ni glycerol ni apa? Sejenis alkohol kan? Okay, alkohol. Okay, so ni awak kena tahu preparation of soap adalah nama proses saponification di mana dia hydrolysiskan oil and fat dengan concentrated alkali. Okay, so hasilnya adalah soap dan glycerol. Okay, right. Okay, so ini adalah proses saponification di mana oil and fat, okay, kita hydrolysiskan dengan strong alkali. So ini adalah sabun yang terhasil. Okay, so ini functional group dia. Ingat functional group dia kan, kepala dia ni. Okay, dia triglyceride. Okay, tadi kan kita kata oil and fat dia adalah triglyceride. Tri tu maksudnya 3 tau, 3 tri. So maksudnya kat sini ada dia punya ni 1, 2, 3. That is why kita panggil dia triglyceride. Okay, so itu adalah preparation of soap. Okay, proses apa nama dia? Saponification. Okay, hydrolysis of oil and fat with sodium or sodium hydroxide or potassium hydroxide. Okay, next kita tengok pula pada preparation of detergent. Okay, preparation of detergent, nama proses dia adalah sulfonation dan juga neutralization. Okay, dia bukan salah satu dia adalah, this is step number 1, this is step number 2. Di mana hydrolysis of oil or fat in sodium hydroxide, potassium hydroxide solution. Ini yang tadi. Ini adalah yang soap. Okay, sekarang detergent di mana awak tengok fokus pada yang ini. Okay, preparation of sodium alkyl benzene sulfonate. Okay, so sulfonation ni dia reactkan alkyl benzene. Okay, mula-mula alkyl benzene ni macam ni tau. Ni alkyl benzene. Okay, dia reactkan dengan concentrated sulfuric acid. Okay, to form alkyl benzene sulfonic acid. Okay, so ini adalah sulfuric acid. Okay, this is sulfuric acid. H2SO4. Okay, so dia reaktkan. Okay, awak tengok dia yang ni. Dia buangkan OH kat sini, H kat sini. So yang ini yang dihasilkan alkyl benzene sulfonic acid. Okay, so apa seterusnya? Seterusnya alkyl benzene sulfonic acid tu dia akan, kan acid. So acid dia akan reaktkan dengan alkali. That is why proses dia ada 2 step. Satu adalah sulfonation, which is step number 1. Okay, dan neutralization, which is step number 2. Okay, ni step yang kedua, di mana proses alkyl benzene sulfonic acid dan sodium hydroxide acid dengan base. Produk dia adalah salt. So ini deterjen ni adalah salt yang terhasil. Salt and water. Okay, salt and water. So macam mana kita nak tahu dia adalah deterjen? Ni nampak ni, dia ada sulfonic. Okay, yang ini adalah untuk alkyl benzene. Okay, so ingat deterjen ni dia ada 2. Satu alkyl benzene sulfonate, which is this one, alkyl benzene sulfonate. Satu lagi adalah preparation of sodium alkyl sulfate. Okay, yang itu awak boleh tengok dekat buku teks. Okay, tengok dekat buku teks apa beza. Preparation sama je, dia mesti dua step juga, mesti sulfonation. Sulfonation, ingat sulfonation tu dia reaktkan dulu dengan sulfuric acid. Lepas tu bila benda tu dah jadi acid, okay, barulah dia reaktkan dengan alkali. So jadilah detergent and water, which is detergent tu adalah
salt yang terhasil. Okay, so yang ini kita akan bincang dan kita akan discuss kita punya handout tu masa kelas nanti. Alright, okay, so untuk cleansing action of soap and detergent, okay, teacher buat satu lagi part tu untuk satu lagi video sebab dia macam panjang juga nak cerita. Teacher tak nak panjang sangat, nanti awak tak boleh nak tengok. So kita jumpa pada next video. Alright.